Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikram muslimin. Hak-hak seorang muslim. Hadis ke-200. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala: Inna a'zama adh-dhunubi 'inda Allahi ayalqahu biha 'abdun ba'da al-kaba'iri allati nahallahu 'anha. Ayyamuta rajulun wa alaihi dainun la yada'u lahu qada'a. Rawahu Abu Daud bab fistashdid fidain. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa paling besar yang seseorang hamba akan bawa berjumpa Allah selain daripada dosa-dosa besar yang dilarang keras oleh Allah seperti syirik, zina dan lain-lain ialah seseorang yang mati dalam keadaan dia berhutang sedangkan dia tidak menyediakan apa-apa rancangan untuk melunaskan hutangnya itu. Abu Daud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadha hadis hasan bab ma jaa anna nafsal mu'min. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruh orang mukmin tergantung tidak sampai ke tempat rahmat dan kebahagiaan yang dijanjikan untuk orang-orang saleh disebabkan oleh hutangnya selagi hutangnya itu tidak dilunaskan. An Abdullah bin Amr bin Al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yughfaru lisyahid kullu zambin illa ad-daini. Rawahu Muslim. Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua dosa orang yang mati syahid akan diampunkan kecuali hutang. Hadis Muslim. Alhamdulillah tuan-tuan, pagi ini kita membaca 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ikram muslimin, hak-hak seorang muslim. Hadis kedua tu diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi yang kita sebutkan. Mereka ini merupakan satu golongan, satu kabilah yang mempunyai perasaan, feel dia tinggi, Abu Musa al-Ash'ari. Dan kabilah dia suara dia sedap. Kalau dia baca Quran, Nabi suka, selalu puji kabilah ini. Dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan bahawa dosa yang paling besar, a'zama zunub indallahi alqa biha abdun, bahawa kita ni sebagai hamba Allah nanti ada dalam kalangan manusia ni yang bertemu dengan Allah dan yang membawa dosa-dosa besar. Yang dosa-dosa besar ni sebut sebagai al-kabair, syirik, bunuh, kemudian berzina, itu semua dosa besar yang tegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi selain daripada itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga dosa yang termasuk dalam kalangan dosa-dosa besar, iaitu seseorang yang dia berhutang. Satu, dia berhutang. Tapi bukan berhutang tu yang salah. Yang salahnya, kata Nabi, ialah la yada'u lahu qada'ah. Hutang ni semua kita berhutang zaman ni. Kereta, rumah, semua benda berhutang. Tapi yang salahnya, yang disebutkan oleh Nabi dia ni macam nak jadi dosa besar juga, ialah la yada'u lahu qada'ah. Dah dia berhutang, dia ni tidak mempunyai perancangan untuk membayar hutang dia. Dia ni berhutang orang. Kalau kita bank tak apalah, dah ada jadual dia pembayaran dia. Ini jenis dia hutang. Hutang tu dia buat dono kan. Pinjam ni 1,000, pinjam ni 2,000, ni 10,000. Dia buat dono. Dia tak ada pun satu perancangan nak bayar bulan-bulan ke kan. Apa yang dia buat. Yang ni, ini besok akhirat kelak besok bangun letih. Ada tuan-tuan dalam kalangan setengah masyarakat ni, dia memang suka kaki hutang. Hutang betul dia buat dono kan. Orang Perak kata buat nehin je, buat dono. Dia buat tak reti, datang pun muka tebal, relax kan. Tak rasa bersalah pun. Kita pula yang dia berhutang, dia ni macam tak ada apa-apa, tak rasa apa-apa, dia buat dono kan. Elok je, tak perasaan kan. Ada jenis makhluk yang begitu.
So ini besok akhirat kelak, besok dia letih lah. Jumpa Allah Ta'ala banyak bawa dosa-dosa besar. Kemudian hadis ke-201 ni hadis daripada Abu Hurairah. Kata Nabi, nafsul mu'min mu'allaqah bidaini. Manusia ni, kata Nabi SAW, bahawa ruh orang mukmin ini, walaupun kita beriman, rajin datang salat Jumaat, rajin datang kuliah-kuliah agama, buat macam-macam amal-amal ibadat, tapi ruh orang yang beriman ni dia akan tergantung. Dia akan tergantung, tak sampai ke tempat yang sepatutnya. Bila mati, roh orang beriman ni dia akan diangkat, malaikat bawa. Ada riwayat ni diletakkan dia dalam burung, burung tu akan terbang, tengok suasana syurga, semua tu diceritakan. Ada beberapa riwayat. Tapi jenis orang beriman ni, yang tapi dia ada hutang dia asal. Roh dia akan tergantung-gantung. Roh orang lain dapat pergi menikmati alam barzah itu, tapi disebabkan dia ada hutang, roh dia tergantung-gantung. Lepas ke kesan tu kena ingat tuan-tuan ya. Kemudian hadis ke-202 ni daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, yughfaru lisyahid kulla dhanbin illa dain. Besarnya nak cerita tentang hutang. Bahawa Allah Subhanahu wa taala dia akan berikan keampunan kepada orang yang mati syahid. Kita cerita sebelum ni buat jihad kan. Kelebihan jihad, mati syahid, bla 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 pun banyak. Dan hadis ni Nabi sebut, Allah dia boleh ampunkan bagi orang yang mati syahid semua jenis salah. Allah Ta'ala tutup mata buat dono, lepas on kan, dia bagi green light masuk. Illa ad-dain, maknanya hutang. Sebab hutang ni dia melibatkan manusia kan. Walaupun kita ni pergi berjuang fisabilillah, mati syahid, tapi hutang ada, lepas jangan sangkut. Orang lain boleh masuk syurga bighairi hisab, tanpa hisab, semua orang syahid boleh masuk. Kita walaupun mati syahid besok je sangkut, tak lepas. Ini penting kita ambil buat tentang hutang. Dan saya yakin kita ni masing-masing ada hutang. So kita perhatilah hutang masing-masing kita. Mungkin ada hutang yang jenis berstruktur, bayar dengan bank, itu pasti kan. Semua tu dia bayar dengan baik. Tambah pula kalau hutang kita dengan adik-beradik, kawan-kawan, jangan buat dono kan. Sampai orang jadi malu pula nak tanya tu. Ini macam dia buat lupa ke, memang terlupa ke, ataupun dilupakan oleh Allah. Kalau Ta'ala lupakan, bagilah dia lupa semua sekali, hilang ingatan kan. Ada makhluk macam ni. Jadi pastikan kita tak termasuk golongan yang buat dono dengan hutang. Kita ingat benda ni, peringatan dan juga apa kesan dia hidup di dunia dan akhirat nanti kita lebih susah. InsyaAllah kita fahami amal dan sampai-sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Wal 'asri illa allazina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.